Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kulaan-kulaan yang berhadang malam ni, santai berpandiran, diskusi episod 23 sudah malam ni. Alhamdulillah. Tajuk malam ni kita adalah antara 100 orang Banjar berkejaya. Jadi terima kasih yang menonton live streaming Facebook kita, Radio Kulaan FM, Hagan Kulaan Ajak. Channel ni bersuara Banjar. Jadi InsyaAllah aku jemput undangan-undangan daripada kalangan orang Banjar lah, insyaAllah. Berkaitan dengan tajuk malam ni 100 orang Banjar berkerjaya. Jadi malam ni 2 orang panel yang dijemput undang khas ke konti live streaming kita ni. Alhamdulillah kita dah ke-23 dah malam ni. Kita teruskan dengan kita punya panel yang kita jemput. Tajuk malam ni jangan kelumpanan lah. Santai Bandar Diskusi episod 23 antara 100 orang berkejaya. Jadi kita akan berdiskusi, berbincang, berbicara, berilun berkaitan dengan tajuk ni lah. 100 orang ni Banjar berkejaya. Jadi kita akan korek rahsia Dipa ni, rahsia kayak mana ni jadi orang yang berkerjaya ni, insyaAllah. Teruskan menonton, komen. Wah, terus mengomen dah, belum sawatan lagi, tamat stomat. Kita berpinanduan. Aku sambatkan dulu ngaran panel undangan. Kita undang khas ni, iaitu Datuk Seri Muhammad Azhar Yahya. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi melapangkan masa malam ni kita berdiskusi. Datuk Seri ni juga adalah mantan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Singkatannya tu Mestek. Dia mantan lah, Alhamdulillah. Jadi kena kita korek rahsia ni. Macam mana jadi orang besar, orang yang terkenal, orang harat ni, insyaAllah. Jadi panel yang kedua kita jemput malam ni juga. Bukan calang-calang juga ni orang ni. Kita punya Angah, undangan kedua ni, Angah Abdul Aziz Ahmad. Iaitu yang naib yang di-Pertua Pertubuhan Banjar Malaysia. Ini orang kuat dalam Pertubuhan Banjar Malaysia. Orang nombor 2 dalam Pertubuhan Banjar Malaysia. Dah 25 tahun hari Jumaat yang lepas. Jadi ini kita masuk tahun yang ke-25 lah. Dah 25 tahun. Beliau juga orangnya ni bukan calang-calang, ia usahawan. Amun dipadahkan ni amun suah ke hutan melintang Bagan Datuk tu, amun suah singgah di stesen minyak yang ganal tu, Caltex je. Nanti kita korek rahsia kayak mana ni. Dipa ni antara aku masukkan dalam 100 orang berkerjaya, orang Banjar yang berkerjaya. Okey, kita teruskan dengan Tomat lah. Komen yang pertama, Tomat lah, sebelum kita bertaruh dengan kedua-dua panel kita. Komen yang pertama, Ghazali Ahmad. Assalamualaikum, Kulaan. Waalaikumsalam. Banyak lagi komen. Kita tunggu dulu. Mohon sawat komen ni. Okey, kita berpinanduan. Hagan pusingan yang puga ni, kita berpinanduan bertaruh dengan Datuk Seri Muhammad Azhar Yahya, mantan Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi malam ni dihiau Cangol di channel Radio Kulaan FM. Teruskan 9.24 malam dah. Datuk Seri, clear, boleh bertaaruf. Jadi ada kulaan yang hendak berpinanduan ni, bujur ke Datuk Seri ni orang Banjar ni. Jadi Datuk Seri bertaaruflah dulu dengan kulaan-kulaan yang ada yang meniring malam ni, alhamdulillah. Jadi Datuk Seri kalau boleh bertaaruf. Berpinanduan je Banjar ya. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk Seri Azhar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kulaan berataan. Pertamanya ingin mengucapkan terima kasih pada Kulaan FM dan ingin mengucapkan tahniah pada Pertubuhan Banjar Malaysia kerana meraihkan 23
25 tahun. 25. 25 tahun Ya. Pertubuhan Bantu Mm-mm. Malaysia. Dan tidak lupalah kepada presiden kita. Biasanya presiden yang Ngak Wuhan ni ada, ya. Ada. Kena ya komen insya-Allah. Antara Kena ada. orang-orang yang aktif, ya. Dan juga kita ada naib yang dipertua, ya. Naik Rakan betul. panel kita pada malam ini, Angah Aziz, ya. Aziz Ahmad. Bagan Datuk, ya. Ini sahabat lama ni, ya. Mm-mm. Dan saya pun agak apa nak nyambat ni. Kalau teruja tu yang apa lah. Kajut juga, bukan terkajut lah. Tema Kajut Suara Banjar. Harat Kulaan. Wah, hebat. Harat Kulaan. Kulaan excellent lah, ya. Excellent, ya betul. Kulaan, Harat Kulaan, ya. Dan DJ kita, DJ Muhammad Isa, terima kasih kerana menjemput saya dalam Kulaan FM pada kali ini episod 23. Saya mula-mulanya nak tahu, sebelum saya jawab yang lain-lain tu, nak kenalan juga dengan DJ ni, Muhammad Isa ni. Pertamanya, macam mana boleh datang nama Utuh Licak ni? Ya, ramai nak tahu. Lama dah nak tahu. Kalau boleh sikit sebelum kita ni saya taruh. Okey, boleh. Utuh Licak ni ngaran. Nak tahu juga mana datang Utuh Licak ni, nama glamour sangat ni. Ngaran ulahan nickname orang Inggerisnya le nickname. Ngaran yang kadada pada orang lain. Jadi setelah ada Utuh macam Utuh dah ni. Jadi kayak mana ni suah jadi DJ satu mat. Ini bujur DJ radio lah, radio apa? Radio online je. Ini asal usulnya DJ online. Jadi apa dia? Wah licak ni malam ni je berlinak je berucapan. Jadi itulah sejarahnya. 2013 ngaran tu tak ulah. Bukan dari Haloi ngaran tu. Haloi alam kena nyaru Utuh dah. Dah ganal dah, dah bergawi dah ngaran tu. Okey. So Angah Ali pun ada tu. Okey. Aku sebenarnya lahir di Parit Untar Perak, di Tanah Kabun Parit Untar Perak. 60 tahun yang lalu. 60 tahun. Dan sekolah rendah pun, di sekolah rendah dulu masa Darjah 1 Bumbung Atap, sekolah tu ingat lagi masa Darjah 1 Bumbung Atap, ya. Tak jauh sekolah rendah kebangsaan Tanah Kebun. Tanah Kebun 6 tahun, ya. Lepas tu sekolah di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Parit Buntar. Itu sampai tingkatan 3 saja. Lain ni orang panggil Sekolah Menengah Seri Perak. Ya. Bahari SMR Parit Buntar. Lepas 3 tahun tu sambung di Sekolah Panglima Parit Buntar juga. Di situ masih tingkatan 4, tingkatan 5 dan terus tingkatan 6. Jadinya masa sekolah rendah, sekolah menengah sampai menengah atas masuk tingkatan 6 memang di Parit Buntar kitanya. Memang orang kampung lah, orang nyambat daripada Suah pula ke mana-mana. Okey. Jadi takat nak sampai habiskan kan nak cerita pengalaman di kampung juga? Boleh juga ceritakan. Ada orang kampung ni ring malam ni ramai ni. Orang kampung dari Parit Buntar ramai ni. Tentu. Dulu jadi kita dulu Suah ke Bandang, ya. Suah turun Bandang masa Haloi. Mengarap padi, memuntal. Bertanam, mengatam. Ngoyak samai, ya. Apa lagi? Nanam, ya. Tapi ingat lagi satu peristiwa. Nak share lah kan. Masa nak melungguk ke nak memuntal, ya. Memuntal. Wayah tu lihat jet kapal terbang TUDM tengah berlatih. So giliran di langit, ngiung. Jadi wayah tu ramainya dah mau kapal terbang. Anda jadi. Dia diam di bandang. Jadi orang tua pun nyambat mohon hendak berjaya kena ngaji sungguh-sungguh, ya. Mohon kena ngaji sungguh-sungguh. Tu bang.
Pemadamnya je, pesanan orang tua ha, tu leh. pemadamnya batu asahan tajak tu. Itu pemadam je. Mm. Penselnya tu bang Mm. tajak. Jadi mon hendak anu lagi, mon tidak gawi bandang, kena ngaji rajin-rajin. Mm. Okey, itu kira satu yang ingat anu jugalah. Jadi Mm. aku kan betul juga leh. Mon tidak ke Mm. bandang sampai Tohak. Jadi kapal terbang liburan tu memberi je orang kata inspirasi Mm. ya. Inspirasi. Lakukan sesuatu. Okey. Ya. Di sekolah rendah juga kita ni orang kampung ya. Panjang Mm. sikit tak apa leh. Tak apa, Uh, tak apa. Teruskan. Boleh. kita pernah apa nama jadi orang kampung Maharagu itek, Maharagu ayam ya. Bila Mm. cuti sekolah tu naik basikal sana sini masuk kampung keluar kampung dan suah juga nak cari duit ni ya. Mm. Kita meniaga aiskrim. Aiskrim. So, sampai wayah ini aku simpan lagi locengnya ni. Wah, bujur. Suah juga aiskrim masuk tabuk keluar tabuk masuk cuti sekolah. Jadi nak cerita Berbiskar kan jalan batis tu? Jalan batis. Berbiskar. Masuk tong aiskrim letak di belakang. Jual. Dapatlah duit. Itu cara kita berdikari bahari lah kan. Lepas tu tapi ada satu kenangan lah sampai sekarang masih ingat lagi. Kisah bila kan? Jual aiskrim ni yang paling laku bila ada orang arwah kahwin. So masa orang arwah kahwin ni, so kanak-kanak makan aiskrim tukar dengan hantalo. Hantalo, tahu kan hantalo? Tahu, hantalo berjarang lah. Tu bang, jadi kita ingat talo mantah, kita bisa tukar dengan talo mantah. Sebiji talo, sebatang aiskrim lah macam tu lah. Rupanya kalau yang si budak kanak-kanak ni tak hantalo orang kahwin. So bila beli, wah ini hantalo dah masak ni. Itu ingatlah kenangan ya. Okey. Jadi dan satu lagi yang mungkin menjadi satu untuk dikongsi lah kan. Pegangan apa orang kata falsafah. Falsafah adalah satu inspirasi jugalah. Ingat macam ni je. Kalau nak buat sesuatu tu buat sesungguh-sungguhnya, nak buat kali ni je. Lepas tu tak mau buat dah. Macam tu lah. Maksudnya kalau nak baca buku, nak study, aku nak all out ini je, kali ni je. Lepas tu habis. Jadi nak all out tu, kalau masa tingkatan 4, masa tingkatan 4, so tingkatan 4, tingkatan 5, so tahun ni je nak all out kan, habis kan. Lepas tu aku senang lah kan, habis. Sampailah masuk tingkatan 6 pun macam tu juga. 2 tahun. Jadi dalam tahun 6 rendah tu orang kata honeymoon. Okey lagi. Bila masuk tahun 6 atas, kita all out juga. Ini kita pecut lah kan. Jadi memang kita concentrate, fokus. Kata 6 ni memang orang kata kalau kita baca sejarah Melayu tu, kita baca Fatihah lah. Kalau dulu ada kertas sejarah Islam, sejarah Melayu. Jadi kita faham kandungan dia tu, macam kita baca Fatihah. Maknanya memang kita tekan tubi semua, latihan tubi. Latihan tubi. Jadi itulah kaedah dia yang dibuat dan alhamdulillah sampailah berjaya. Belajarlah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. Lepas UKM bergawi Smart bergawi di mana-mana. UKM tu tahun berapa ngah? Datuk? 87 79 76 77 78 79. Jadi sekolah Panglima dulu, sekolah Panglima tahun 75, 76, 77, 78. 78 di sekolah 75 sampai 78 di sekolah Panglima. Kalau yang sekolah SMR Perak tu 73, 74, 72 lah tu, 72, 73, 74. 3 tahun. So macam itulah, habis tu masa tu terus bergawi lah bergawi Smart di Kementerian Belia dan Sukan. Masa tu ada bergawi dah. Lupa setahun, dekat 2 tahun ke setahun lebih. Tu masuk Intan setahun. Masa tu ambil diploma pengurusan awam.
Lepas tu gawi di JPA sampailah tahun 1993 rasanya. 92 kot. So kita pun nak sebab kerajaan bagi beasiswa kan. Jadi rugilah kalau tak ambil kan peluang. Lepas tu masa dulu boleh belalah ke luar negara. Jadi inilah peluang dapat beasiswa tahun 92 tu. Pergilah ke masa tu Connecticut. Kebetulan subjek yang saya pilih tu psikologi masa tu, psikologi industri, industrial psychology and organization masa tu. Organizational Industry and Organizational Psychology di University New Haven, Connecticut. Salah satu yang masa tu diiktiraf lah. Jadi pergi situ. Di situlah terhaga dengan sahabat panel kita, Haji Aziz Hamad. Di US lah. Terus kita asal mana dah. Kita tanah kembali minta Banjar ke? Bila pulaan Banjar jumpa di Amerika, habis slang mereka. Ingat je tinggal tu. Jadi panjang cerita, tapi Angah ni di US dia memang pakar, banyak pakarnya, antaranya pakar ICT. Jadi aku game belajar komputer dengan Angah ni memang pakar ya. Suah ingat lagi beli satu komputer masa tu, komputer perlulah bila kita nak buat assignment. Ingat lagi Angah Aziz, komputer 486 SX kalau tak silap. Kerana kita pergi New Jersey ke? Kat New Jersey rasanya. Ke New York. Tak ingatlah ada satu show, komputer show kan masa tu, exhibition. Ada tulak sama kan? Tulak sekali. Naik tangannya kot. Angahnya mau buat sebab ni pakar. So kita rujuk dengan dia nak komputer apa kita beli clone lah masa tu, IBM kena berduit nak beli. Komputer 486 SX. Hebat. So tapi wayang ni tak boleh pakai lah komputer tu. Tapi berjasa lah. Itu yang kenal Angah ni. Tapi apa nanti kita cerita postingan sebenarnya. Boleh. Aziz orang yang berkepakaran dan saya pun banyak rojok dengan dia juga. Ni tukang juga ni dulu ni. US Bible. US apa manpower mahal je. Very expensive di US. Jadi kalau ada bakat kepakaran sendiri, Haji Aziz ni pakar tukang. Serba-serbi. Jadi macam tu ceritanya. Okey, lepas tu mana? Lepas belajar, balik Malaysia. Balik bergawi di JPA lagi rasanya masa tu. JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Beberapa tahun. Kemudian pernah bertugas di Biro Tata Negara juga, Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu buat sambung PhD di UKM juga. UKM. Dalam psikologi jugalah. Dan habis itu masuk JPA. Itulah lama juga JPA, beberapa tahun di situ. 4, 5, 6 tahun kalau total semuanya rasanya dekat 15 tahun lebih lah di JPA. Lepas itu tukar Kementerian Kesihatan dan terusnya di Kementerian Sains. MOSTI, dulu MOSTI, asalnya nama MOSTI, Ministry of Science, Technology and Innovation. Lepas itu ditukar jadi MESTEC, bila dia bergabung energi dengan climate change tu, Ministry of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change. Jadi singkatannya MESTEC lah. Dan wayah ini tukar balik jadi MOSTI balik. Jadi itulah kisahnya. Itulah kisahnya lah. Ngantok dah Angah Aziz tu. Kadang kita mendengarkan Angah berkisah ni, Datuk berkisah ni. Wah, hebat. Kisahnya tu, panjang tu kisahnya. Okey, terima kasih Datuk Seri. Berkisah pasal bertaruh tadi kan, berpinanduan. Jadi kulaan-kulaan ni ada yang bertakun ni. Ada yang bertakun tadi, mana tadi? Guru besar tadi. Wah, bila berkisah ni Idin Sugih. Masa tu guru besar Sekolah Panglima Ahmad Jaafar je. Wah, muni. Betul. Naran. Idin. Ni mungkin sebaya lebih kurang je ni. Itulah antara soalan pada kita punya
yang meniring malam ni. Terima kasih Angah Idin Sugih. Ngaran gin ngaran Banjar Idin Sugih. Terima kasih Datuk. Kita tolak ke Angah Aziz pulang. Datuk tadi je Angah Aziz ni bukan lalang. Bukan biasa-biasa lah. Jadi itulah panel kita, undangan yang kedua kita, Angah Abdul Aziz Ahmad, yang naib yang di-Pertua Pertubuhan Banjar Malaysia, dan juga seorang usahawan. Jadi ada yang hendak berpinanduan malam ni. Jadi dengan segala hormatnya, bagi Angah Aziz berkisah tentang bertakruf kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berjumpa di dalam di alam maya malam ni. Dah banyak cerita daripada Tok Seri kita dia. Aku dah kena tahu nak cerita apa dah. Yang pertama-tamanya, ulun ataupun aku ni bukan dalam kategori who's who 100 lah. Kita ni layman lah je, orang ni orang biasa saja lah. Jadi bukannya orang yang famous ke apa ke, kita bukannya top. Jadi sepan juga lah nak masuk dalam ni. Sepatutnya adalah orang-orang yang hebat-hebat lagi dalam ni, datuk-datuk ke apa ke. Tapi since malam ni nak mengawankan DJ, mengawankan kita punya Datuk Seri ni. Jadi nak cerita apa, latar belakang, background. Ya, latar belakang daripada sekolah rendah. Ini macam Datuk Seri tadilah. Jadi ada nak berketahuan ni. Okey. Jadi aku ni berasal daripada Ato laki tadi. Ato laki berasal daripada Kuala Kurau, Batu Lapan, Jalan Kebun Kuala Kurau. Ato bini ni berasal daripada Matang Kunda bagian dia tu. Jadi Ato laki Banjar, Ato bini Banjar, Umar Banjar, Abah dia Banjar. Betul tak? Tapi pasal aku ni tak ada berdiam di Lubuk Banjar. Jadi itu Banjarnya dah rakai. Sambat Banjarnya rakai. Jadi asal daripada standard 1 tu sekolah di Sungai Sumon lah. Daripada standard 1 sampai darjah 6, daripada form 1 sampailah form 5 di Sekolah Menengah Akhir Johari Sungai Sumon. MCE tahun 76, masuk form 6 di Pulau Intan, di Sekolah Menengah Holy Methodist Pulau Intan 2 tahun. Jadi rohoinya tadi Banjar tadi, amun diam di Suan 3 tadi bukan dalam Lubuk Banjar. Dah sekolah lagi di Sungai Sumon tu kebanyakannya bukan orang Banjar, tapi bila diam di Intan berkawanan dengan orang Sungai Manis. Di situlah 2 tahun. Di Intan hanya bolehlah cakap Banjar. Amun kada tu di rumah ni kadang Umar Abah atau arwah Umar Abah tu cakap Banjar, kita cakap Melayu saja. Kada cakap Banjar kada. Jadi gitulah, tapi tu sekolahnya tadi. Selepas MCE tu hendak masuk UiTM. Jar arwah Abah ni, kena payah masuk UiTM. Dia masuk universiti lah. Masuk tingkatan 6. Jadi tingkatan 6 ambil HSC. Keputusannya cukup makanlah, cukup syarat. Tapi nak masuk universiti, saingannya kada dapat masuk universiti. Jadi kada dapat masuk universiti, mohon di ITM. Jadi masuklah ambil diploma daripada HSC ni, ambil diploma business studies daripada tahun 79 sampai tahun 82. Jadi dah habis diploma tadi, bergawi 3 tahun di Goodyear Tire Shah Alam. Tahun berapa tu ngah? Tahun 82 sampai tahun 85. Oh, di Goodyear. Goodyear Tire. Jadi tahun 85 tu, zaman recession. Zaman meleset, ekonomi meleset 85, 87.
Jadi dah gawi 3 tahun tu dia mula retrenchment, buang orang. Jadi kawan-kawan adanya carilah jalan. Amun diam di Guya lagi, amun mungkin kena retrench. Buat pasalnya ekonomi Malaysia tu. Jadi cari-cari peluang, ada peluang. Jadi tahun 85 tu lah ke US. Ambil degree business admin lah. Sambung dia diploma business tadi, ambil degree business. Kemudian daripada di sekolah master tadi jumpalah kita punya Datuk Seri di University of New Haven tadi ambil MBA Master Business Admin. Okey, cerita tadi Datuk Seri tadi ada cerita pasal pakar komputer tadi. Jadi itu yang kita mungkin aku nak cerita pasal TVET lah. Pasal aku ni sebujurnya bukannya orang yang bukan orang pandai banget lah. Kita ni just medium lah. Jadi medium ni kita ni cukup bukan adalah harat banget. Cukup pakar lah, itulah cerita. Tapi Aziz, ada komen daripada Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ni, Azmil Kamil Napiah ni je. Aziz ni saja handal ni. Nya komen ni. Terima kasih. Teruskan Aziz. Banyak. Okey, cerita tadi Datuk Seri tadi cerita pasal komputer tadi. Jadi aku nak cerita lah. Jadi aku mungkin malam ni akan cerita tentang TVET, vocational dengan komputer tadi. Aku ni sejujurnya bukan orang sains stream, kita arts, orang sastra. Jadi kita ni orang sejarah lah. Jadi daripada itu minat sejarah, MCA dia minat sejarah, tingkatan 6 dia minat sejarah. Dapat masuk business line tadi, sambung tu. Jadi bukan orang sains stream lah, satu. Jadi ceritanya 3 tahun di Guya Tire. Tahun 82 tu, komputer hanyar lagi di Guya tadi. Jadi bukan semua orang yang dapat guna komputer. Jadi aku ni pakai manual. Jadi dalam gawian tadi 3 tahun tu banyak pada raw material. Raw material ni Teruskan. Raw material bahan-bahan. Ada dua suara. Okey, Kasam. Okey. Cerita tadi macam mana dalam komputer tu ceritanya timbulnya. Jadi semasa bergawi di Guya Tire Shah Alam 3 tahun tadi, bergawi bidang import export, bahan-bahan mentah, traffic, custom, masuk as a management trainee. Management trainee selepas diploma bisnes di IT. Bujurnya sepatutnya nak jadilah pengarah kan, director kan. Macam kita punya Datuk Seri ni. Tapi kada kesembahyaan. Okey. Di Guya tadi, bila contohnya production. Production tadi nak mula tayar lah. Bulan. Betul. Bulan ni berapa biji tayar skuter, tayar motosikal, tayar lori, tayar truk, tayar berbagai lah. Kemudian berapa kuantiti tadi, satu. Nombor 2, apa breakdown-nya. Rubber, wire, pigment, chemicals dan bahan-bahan tadi. Jadi kita nak kira lah bulan ni berapa natural rubber, berapa synthetic rubber, berapa carbon, wire, kain, polyester dan sebagainya. Jadi masa tu tahun 82, 85, 3 tahun tu orang lain ada pakai komputer tapi aku ni pakai calculator. Jadi bila kita pakai kalkulator tu, di tengah jalan tu, silap-silap campur tu lah apa ni, dah worksheet tadi, yang kertas ganal tadi, kita ulang balik. Okey, tahun 85 sampai ke Amerika tadi. Jadi antara awal ni, bila sampai ke Amerika tu, ada kawanan di orang Indon. Ya, mulaan tu lah, masa hanya sampai, ia gunakan Lotus 123. Jadi bila melihat, ia gunakan Lotus 123 tadi, spreadsheet tadi,
ia gunakan formula-formula ni, kuantiti, formula, persen apa semua, boleh ulah graf. Oh dia tu amun aku tahu ni 3 tahun tadi yang gawi di kuliah tadi. Nyaman kadang-kadang lah minit, kadang ada spreadsheet anak tak tolak campur pakai formula tadi, kuantiti, persen, kadang lah ngalih. Itu ceritanya mula minat pada komputer. Auto sum lah. Jadi program tadi dia tolak ada satu rumah orang Indonesia tadi. Dia pakai komputer, dia gunakan program Lotus 123, spreadsheet, orang dia punya sekolah ni. Jadi lihat, gambarnya amun aku tahu program ni lah. Satu. Lepas tu, tak ada lama selepas tu, tolak ke rumah orang Melayu. Dia ambil engineering. Jadi aku lihat dia ni assemble komputer. Dia nukar motherboard, memory, hard disk, apa ni, spare part ni melalui internet, melalui magazine, majalah komputer tadi. Dia pun kadang ngalih. Dah assemble komputer ni. Betul-betul. Jadi part-part komputer tadi yang menukar melalui internet, melalui online apa semua ni, telefon, gunakan credit card, nukar, spare part bahan. Dia tu nak assemble komputer ni, nyaman. Jadi simple je. Jadi situlah minatnya komputer tadi. Ada soalan apa kan? Ada ni. Daripada Azli Kamil Napiah ni. Angah Aziz ni suah jadi hacker kada masa bahari. Suah kah masa bahari je. Orang handal ICT ni rajin macam-macam jebulnya. Ni. Daripada Azmil Kamil Napiah. Aku ni banyak tuas pada hardware lah. Technical hardware. Yang software. Mesti banyak pada software lah. Jadi aku ni macam repair, assemble, maintenance, computer maintenance kayak itulah. Tapi kita ni pasal yang hackers ni orang yang ambil computer science, orang yang ada computer science, orang yang bisa ulah programming, yang kira andal programming lah. Kita ni boleh lah sikit-sikit. Apa ni, machine language. Alam tu masa mulaan tu machine language tu dia gunakan lupa lah, jadi bahasa mesin. Itulah. Okey, terima kasih Yang Aziz. Itulah kisahnya sampai ke US, hanya bertemuan dengan Datuk Seri lah kabarnya. Okey, ada komen daripada Angah. Inilah YDP kita. Yang di-Pertua Pertubuhan Banjar Malaysia, Burhan Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali ke udara dalam wacana malam ni. Tahniah moderator, ahli panel dan bubuhan penonton. Moga kita dapat share pengalaman dan motivasi. Kejayaan ahli panel kita itulah nawaitu kita ni. Kita jemput orang Harat ni ke dalam panel ni sebagai jadi motivasi lah pada kita anak-anak, harga anak-anak kita ni yang menonton. Terima kasih yang menonton Radio Kulaan FM secara live streaming malam ni. Dah kita berpinanduan, jadi ada yang pinandu dengan Datuk Seri ni tadi janya ni sekampung janya Ibnu Aman. Datuk Seri Azhar sekampung kita, aku asal Parit Tonga, Parak Sekolah Agama Al-Falah janya. Ni Ibnu Aman. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan pusingan kedua kita. Masa dah 9.54. Kita pergi ke Datuk Seri lah, Datuk Seri kita. Pusingan kedua ni kita hendak bincangkan sebenarnya berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Tadi dah berkisah daripada ke sekolah rendah sampai menengah tu, biasalah sekolah rendah sampai menengah tu biasa keberataan orang sekolah. Jadi mungkin Datuk Seri boleh bincangkan lagi mendalam kepentingan pendidikan. Seterusnya kerjaya lah mundah pada pendidikan. Lepas tu bolehlah berkisah menjadi satu motivasi pada bubuhan yang niring malam ni. Kejayaan yang hendak ditempa dengan pendidikan yang ada tu. Jadi dengan segala hormatnya mempersilakanlah Datuk Seri hendak merongkai kepentingan pendidikan pada wayah ni. Dengan segala hormatnya silakan. Okey, terima kasih Angahnya. Ni pusingan kedua
Ya. Santai Pandiran. Okeylah. Tapi bagus, nak ucap tahniah jugalah kepada Radio Pulaan FM ni. Kerana mungkin pada awal-awal dulu saya saja sembang-sembang kan. Saja sembang kedai kopi. Dia macam sembang kosong. Tapi bila ada tema macam ni, saya ingat ada faedah dia lah, ya. Jadi ramai mana yang kita membincangkan sesuatu yang mungkin kita harap dapat memberikan kebaikan lah, ya, kepada yang mendengar dan juga kepada generasi akan datang. Ya, bujur. Di samping kita menceritakan tentang bagaimana kehidupan budaya orang Banjar dalam khususnya lah aspek pendidikan lah. Okey. Tadi Yang Aziz ada nyambat tentang dia bukan from science stream, ya. Tapi dia finally dia jadi teknologis jugalah, ya. Certified technologist sangat. Dalam bidangnya Tibet, sekarang ni Tibet, ya. Dia berkecimpung dalam Tibet tu. Ya, sebelum ni pun banyak mengajukan latihan Tibet, saya tahu. Cuma saya nak cerita tentang orang Banjar ni hebat juga dalam pendidikan. Semasa aku jadi ketua setiausaha di Kementerian Tenaga hari tu, daripada 2016 sampai 2019, rupanya ada 2 orang Banjar ketua pengarah di situ. Antaranya itulah salah seorang ni Ang Hali tadi lah, Azli Kamil. Sampai wayang ini dia yang teranum masa tu jadi ketua pengarah. Ketua pengarah masa tu agensi remote sensing. Wayah ini dipanggil MySA, My Space Agency. Oh, harap orang Banjar ni sampai angkasa dia. Dan seorang lagi ketua pengarah mantan ketua pengarah agensi nuklear Malaysia, Dr. Asha. PJ Nandu ke? Ada berpinanduan hari tu ada dah. Tapi belum lagi. Dia dengan Ang Ohan kot ada sangkut. Jadi mula-mula terkejut juga. Kita tak tahu kan masa tu pasal Ang Hali dengan Asha ni surah tak ada Ingoh Banjar langsung. Sudah satu hari itu bila lepas mesyuarat macam mana tu datanglah Marakit. Banjar lah. Rupanya ada Banjar sini. Rupanya ada Asal Banjar juga. Wah, inilah jadi kroni Banjar ni. di Kementerian Sains, hebatnya orang Banjar ni. 2 ketua pengarah, 1 KSU pada masa itu. Ya. Inilah dan mengapa jadi macam ni sebab pendidikan, ya. Datuk Dr. Asha tu orang Teluk Intan kan? Orang Sungai Manik. Ya, Teluk Intan. Sungai Manik. Sungai Manik. Sungai Manik. Entah dia ada ke malam ni, wallahualam. Azli kami tu insya-Allah tak lama lagi datuk tu. Ya. Masa saya dulu pun cuba recommend tapi sebab dia muda lagi. Tapi dia panjang lagi tu. Saya ingat mungkin 5 tahun lagi baru pencen. Sawat bakar lah baru pencen. Pasal anom. Okey. Ini maknanya saya sendiri pun bukan orang science stream. Walaupun menjadi ketua setiausaha Kementerian Sains, ya. Tapi itulah kehebatan Banjar agaknya, ya. Saya cuma sains masa tingkatan form 4, form 5 tu ada masuk aliran sains, ya. Tapi masa tingkatan 6 masuk sastra balik. Tapi kalau tingkatan 6 tu masuk sains, ingat pajah jugalah kot. Ada hikmah dia juga masuk aliran arts masa tu masa form 6, ya. So hingkat berhina orang kata kan. Bolehlah survive, ya, belajar. Cuma nak sebut tentang pendidikan ni kan. Yang nak berkongsi tentang pengalaman saya sendiri dulu, ya. Kawan ni penting sebenarnya. Ya, kawan boleh mempengaruhi kita tentang masa depan kita. Nak kongsi tentang masa di tingkatan 4 dan 5 masa dulu, ya. Tingkatan 5 lah rasanya. 4 dan 5. Saya ni orang biasa-biasa je. Wayah ni. Tak ada kaleng-kalengnya, biasa-biasa je. Kaleng-kaleng.
Belajar pun pendidikan average, biasa-biasa. Cuma jadi kita nak jadi orang pandai, tapi kalau mau pandai mau apa? Ya. Orang yang duduk di kawasan pakan tu hingga masuk apa tuition. Kita nak tuition kan kena berduit. Diam di kampung. Siapa yang nak mengajar? Tapi yalah Tuhan nak bagi kita jalan, ya. Alhamdulillah ini nak kongsi ni, ya. Masa tu ada seorang kawan lah, ya. Dia tu mungkin tua setahun rasanya. Dia memang terror. Sebab saya kata terror sebab dia mengaji di MCKK. Ya. So, Malay College Kuala Kangsar. Jadi dia bila cuti sekolah, dia balik kampung tak ada kawan. So dia berkawan dengan kita. Itu pentingnya kawan yang berguna ni. Jadi dia ni terror lah matematik. Saya average je. Dan kelebihannya dia pandai main badminton. Saya sebut nama dia lah, dah arwah dah sekarang. Salim Raji. Kau panggil dia arwah Salim Raji. Saya dipahamkan dia dah meninggal, kerja dengan Shell. Duduk asal daripada Haji Yusof. Jadi kami petang-petang bila cuti tu main badminton. Dia pandai badminton. Sebelum main catur. Sebelum main catur ataupun selepas main catur, saya ambil kesempatan belajar matematik dengan dia. Ya. Hands on lah, ya, matematik, ya, dengan budak MCKK. Jadi memang rupanya efektif lah bila kita belajar cara macam tu, matematik, dan kita cepat dapat kita buat latihan. Itu latihan tubi agaknya kan, latih. Lepas tu rupanya bila dah matematik ni kita dah menguasai, dia seronok. Jadi alhamdulillah bila masuk tingkatan 6, tingkatan 5 tu matematik kita alhamdulillah lah, kepujian lah, walaupun tak dapat A1 itu, kepujian. Dan tapi matematik ni penting. Ini tentang STEM ni, ya. Bila matematik ni sebenarnya basic pada semua bidang disiplin ilmu yang lain. Termasuk komputer pun kena matematik. Jadi memang kita kena tanamkan minat dalam matematik ni. Sebab saya masa di Kementerian Sains dulu, salah satu isu yang kita bincangkan isu STEM ni. Sains, teknologi dan engineering and mathematics. Kerana pelajar pada masa ini minatnya kurang kepada STEM ni. Aliran sains, teknologi, engineering, matematik, tapi lebih kepada non-STEM. Tapi mungkin dan Kementerian Pendidikan sampai sekarang saya yakinlah cari jalan macam mana nak menggunakan kaedah baru, pendekatan baru, ya, supaya dapat meningkatkan minat pelajar-pelajar generasi baru ini terhadap matematik khususnya, sains, ya. So banyaklah kaedah-kaedah baru, ya, yang mungkin kena guna simple analogy, ya, logik, supaya benda tu tak menjadi membebankan, ya. Saya ingat dulu kalau kita nak pandai matematik, sifir ni kena hafal kan. Darjah sekolah rendah tu 1 sampai 12 fingertip. Tapi sekarang ni wayah ini agaknya diorang tak hafal lah kan, dia pakai sebab ada calculator. Dan dibolehkan guna calculator. Ya. So macam juga dalam aplikasi komputer yang lain kan, statistical analysis umpamanya pun banyak juga dalam bentuk software. Cuma maknanya perlu faham konsep. Selebihnya tu semua computerized. Ya. Jadi maknanya belajar tu dah mudah. Jadi cuma teknik dan kaedah macam mana nak belajar itulah, ya, yang mungkin kena Kementerian Pendidikan sedang mengkaji dan meneliti apa cara lagi boleh digunakan, ya, supaya pelajar-pelajar Bumi Putra tak ketinggalan dalam STEM ni. Ya. Itulah lebih kurang, ya, pendidikan. Cukup dah kot. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Itu adalah kepentingannya aja. Berbicara pasal pendidikan, pentingnya pendidikan. Mun yang meniring ni tentu agak anak-anak kan. Jadi itulah Datuk Seri dah turunkan tipsnya. Jadi bagi kulaan yang meniring malam ni, alhamdulillah, ambil. Mun kada sawatan niring secara live, boleh secara rakaman, ya, ada di dalam Facebook Radio Kulaan FM. Jadi ada satu komen nih. Tadi dah kita hiau ngarannya tadi.
Datuk Seri Azli Kamil Napiah je. Datuk Seri antara ketua di Kementerian Sains yang cemerlang. Tu je. Jadi panel kita ni lah. Yang mengomen ni bukan calang-calang juga ni. Siapa orang je? Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia yang mengomen ni. Terima kasih Angahnya. Nanti Angahnya jadi panel insyaAllah akan datang. Okey. Kita jemput pula pada Ang Aziz ni. Ang Aziz NYDP dan juga usahawan ni. Kepentingan pendidikan ni. Seterusnya kerjaya. Kurang-kurangnya ada kulaan yang belum tahu. Angahnya ni jadi usahawan wayah ni di Simpang 4. Jadi kisahkanlah dengan segala hormatnya dipersilakan. Kepentingan pendidikan, seterusnya kerjaya yang hendak dipilih tu berkait dengan pendidikan insyaAllah. Dengan hormatnya dipersilakanlah Ang Aziz. Okey, program kita habis pukul berapa ni? 10.20. InsyaAllah. 15 minit. Ada 1 jam lagi nak cerita. Okey. Panel request 1 jam. Satu bab teknikal. Satu lagi bab bisnes. Okey, teruskan ya. Jadi bab teknikal tadi. Amun kita lihat ni di Malaysia ni ada college community. Adanya giat mara. Jadi ujungnya masa aku di US tu lah ceritanya. Amun kita lihat orang-orang Cina, orang Hindu. Orang Cina, orang Hindu daripada Malaysia ni. Mereka tolak ke US, amun anak ulah degree dia 4 tahun. Yang kerajaan ni bantar orang-orang ni daripada Malaysia ni tolaklah di utara, bahagian utara US ni. Bahagian utara ni ya bahagian industri. Tempatnya universiti itu bahagian industri ni gajinya mahal. Ada cost of livingnya. Belanja hidupnya mahal, universiti dia yurannya mahal. Ya, contohnya di northern states juga. Amun di southern tadi, ya banyak pada pertanian, cost of livingnya murah, yuran masuk universitinya murah. Jadi Cina Hindu tadi, 2 tahun pertama tadi bila dia tolak ke US, dia pergi ke southern. Dia belajar di community college. Yang ada di Malaysia ni, community college yang ada di Malaysia ni. Jadi 2 tahun tadi, mereka score 4 flat. Dapat A+. 2 tahun yang kemudian, bila tahun ketiga ke 4, hanya mereka ni pindah ke universiti yang ada nama di utara. Jadi 2 tahun pertama ni, tahun 1, tahun 2, dia pergi ke southern states ni, negeri-negeri sebelah selatan US, pergi tolak belajar di college community ataupun state university, universiti kerajaan. Itu mereka ni bila belajar di college community ni, standardnya pun rendah lah, jadi mereka boleh score lah. Orang-orang yang belajarnya kadang ngalih, kadang saingannya kurang, cost of livingnya kurang, yurannya kurang. Jadi kita lihat macam Malaysia ni Tibet. Di Amerika tadi tu. Ya di Amerika tadi ya bila MacGyver contohnya. MacGyver ni dia macam-macam. Ya handyman. Handyman, ya boleh amun kereta rosak, kereta kadang berkunci, macam mana nak start kereta tadi. Jadi di Amerika ni, amun kita lihatlah, amun kita study 20% je. 80% ni semua orang yang kada sekolah lah. Kada sekolah ataupun orang yang kada masuk ni dia master, dia PhD. Yang 20% ni je yang educated, well educated. Yang boleh kata 70-80 ni mungkin sampai tingkatan 5 lah. Di sini kita tingkatan 5, sana tu levelnya A level tu. Jadi di situ mereka ni banyak pada teknikal. Jadi dengan adanya college community yang merata-rata ni, di situ mereka banyak belajar kemahiran. Jadi di Malaysia ni, nak kita banding di Malaysia. Bila Malaysia ni kebanyakannya, ya tiru sistem semester di Amerika tadi. Alam kita bukan sistem semester, kita macam tingkatan 3, hujung tahun exam. SPM, hujung tahun exam. HIC, tingkatan 6, tahun 2 tahun. Kita kena hafal tadi. Hafal 2 tahun, ambil tingkatan 6. Yang MCE tadi, SPM tadi, tingkatan 4, tingkatan 5 tadi, 1 hari lah nentukan. Jadi di Amerika tadi, bahagian teknikal ni,
Ya pakai semester ni, satu semester contohnya 4 bulan, satu semester habis dia buang, habis dia buang. Jadi kemahiran tadi, belajar kemahiran. Di Malaysia ni, ya tiru cara di Amerika tadi, ya ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Mungkin Isa ada biasalah tahu SKM tadi. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Jadi aku ni pasalnya bila pergi Malaysia tadi, meniaga komputer lah. Iaitu meniaga komputer ni lebih kurang 10 tahun. Menjual, membaiki, mengajar komputer. Jadi antaranya mengajar SKM tadi, tahap 1, tahap 2, tahap 3, mengajar PC repair. PC repair, membaiki komputer. Tapi dia rezeki 10 tahun, dia dekat bertahan 10 tahun dia tadi. Situ. Jadi tentang ada nak takut apa, so mungkin Isa nak takut apa TVET tadi, pasal TVET, vocational tadi. Sa, ada nak takut apa? Ada. Komen dia kait, dia. Teruskan. Jadi aku tadi fikirkan, orang-orang yang katakan kurang, dari segi akademiknya kurang. Jadi peluangnya tadi, masuk ke bidang teknikal. Pasal aku tadi, kita ni just average. Average bukannya kita pandai banget lah. Jadi kadang-kadang tu ada peluang-peluang, ada kelapangan, aku belajar teknikal di US tadi, community college. Jadi belajar belajar elektronik setahun, belajar elektronik. Belajar macam mana soldering, belajar ada part time lah, belajar ada macam di college community sinilah, macam Giat Mara tu ya, ada kursus-kursus sambilan itulah belajar macam mana nak ulah traffic light, macam mana solder. Jadi ada resistor ada coloring, dia ada chip dan sebagainya tu. Itulah belajar macam mana nak solder, macam mana ulah power supply, macam mana nak ulah traffic light. Jadi kita belajar ulah traffic light, macam mana programmingnya, macam mana situlah. Jadi situ bidang teknikal. Jadi bila di US tu fikir balik Malaysia ni nak ulah lah niaga komputer. Niaga komputer tadi. Jadi diam di US tu sampai 10 tahun. Jadi 10 tahun kata beli tahun 95. Jadi 95 tu anak yang Tuhan nak sekolah je satu. Bila anak yang nak sekolah je satu, tahun 95 tu bolehlah belajar anak sekolah Januari tu, hujung tahun 94 tu boleh. Jadi cerita tadi kalau masuk universiti lah contohnya, 3 jam 4 jam di library, mula tu ambil majalah komputer, buku komputer, situlah dia hadap. Dia mencari ilmu tadi. Jadi kata-kata tu kadang-kadang daripada itu juga boleh Indonesia ni ada masalah. Jadi aku ada boleh lagi. Pasalnya nuntut ilmu ni kadang kebal-kebal lagi gitulah. Nak ceritalah. Ada kawitan tadi, ada stesen minyak di Subang Ampat, stesen minyak Shell. Stesen minyak Shell tu ada masalah-masalahnya. Dia boleh kita suruh main pada. Ya aku kada boleh aku nuntut ilmu pada kabar-kabar lagi. Okey, kita tutup kita komputer lah. Kita buka bisnes. Ya, bisnes, usahawan. Okey. Jadi aku ni daripada Haloi. Amun di bagian itu ni orang Zahid Hamidi. Orang menjambat Zahid Hamidi itu ya orang bukan saja bagian itu, seluruh Malaysia kenal tu, top. Jadi arwah abah aku ni dia segi usahawan tadi, amun Cina tu lah. Amun Cina di kawasan bagian itu wah itu Haji Sadun rupiah bapak tak. Wah itu orang tua pakai sempuan tak payah tengok. Gitulah antara kehebatan arwah kawitan tadi. Jadi segi bisnes dia cerita. Arwah abah tadi ya orang menyambat sini lah kita cerita. Kami ni 11 orang adik-beradik.
2 tolak England sekolah master, seorang tolak England US. Orang bagian itu nyambat dapat 11 orang anak ni, dikumpul otak 11 orang anak, 2 tolak England, 1 tolak Amerika, tak ada hingkat melawan seorang yang tak ada sekolah. Tahu berapa yang tak ada sekolah tadi. Jadi arwah abah yang tak ada sekolah ni, dia daripada zaman Jepun, tahun 40-an. Dia ngareng nior, galai nior, bawa lori, niaga nior, dia buka kedai runcit, sampailah ia membuka stesen minyak Shell di Simpang 4 Hutan Bintang. Jadi Cina-Cina dia ingat, macam mana lu punya bapak boleh tahu ni tahun 60-an tu Simpang 4 itu hutan lagi Hutan Simpang 4 itu hutan Bintang sana. Boleh mau jadi ini sekarang macam mana, itu macam bandar baru di Simpang 4 Hutan Bintang. Cina dia sebut. Jadi orang tadi itulah. Ya, jadi kita ni yang 11 orang anak ni dia orang boleh kita ikat melawan itu yang jadi aku ni boleh diam kampung lah. Kita diam kampung. Terbakar. Ambil balik yang stesen minyak yang jatuh ke tangan orang lain. Tapi anak mana stesen minyak tadi dekat 15 tahun. 15 tahun lah kita ni uyuk. Kita ni kira sakit lah. Turun naik macam-macam kita berniaga, macam-macam kita ulah itu ini. Sampailah alhamdulillah. Jadi dapat jualah wahana tukar ke Caltex di Simpang 4. Caltex Simpang 4, ya. Tadi aku tadi daripada tahun 69, 13 Mei 69. Tahun 69 tu sekolah darjah 4. Tahun 66 darjah 1. 69 darjah 4, 13 Mei yang Pilihan Raya 10 Mei. Pilihan Raya 10 Mei itulah hari pertama aku pam minyak. Darjah 4 dah pam minyak. Tahun 69. Pam minyak Shell. Nombor 2, Sabtu Ahad, hari cuti, hari raya, arwah abah tu Kewita tu juga tolongi sana tu. Tolongi di Simpang 4 tu orang di hari Sabtu jadi hari raya. Kadang-kadang orang beraya, orang itu ini kita lah ke pasar apa minyak. Okay. Satu hari itu selepas SRP, LCE, Form 3. Bah tu jom tu lah sana Simpang 4 tu kita ni ada orang cuti ni DNI. Jadi bila kereta tadi buka dia punya hood tadi, cek minyak hitam, cek banyu, sekali je cek banyu tadi, terbuka radiator tadi, habis banyu panas tadi menyambur, habis satu muha ni, habis kena panas. 2 minggu kena keluar dia kena ke sekolah ni, sekolah dah kita diam rumah. Jadi 2 minggu. Gitulah. Jadi apa ni bila beli Malaysia sekalinya minyak tadi, stesen minyak tadi dah diambil lah. Jadi nak ambil tu ya. Okey. Itu bisnes. Okey, terima kasih. Ada soalan ni? Ada bab 3 siri lagi. Tapi amun anda ada nak takut apa ada? Ni ada soalan daripada Angah Azli Kamil Napiah. Angah Aziz, kenapa rasanya orang kita ni agak susah hendak maju dalam teknologi? Ya. Soalan daripada Azli Kamil. IT lah contohnya IT lah. Kerajaan mengolah ni IT Mall di Mara tu apa dia panggil tu? Di Mara, bangunan Mara tu di Jalan Tunku Abdul Rahman tu di tempat pusat IT pertama. Hingga pertama tu tempat Mara tu yang Melayu tu. Mall IT Melayu tu. Melekat malah. Apa? Mall tu lah yang tempat komputer di atas bangunan Mara tu. Loyak tu tempat Cina, yang tempat Melayu ni di Mara. Ada ICT Base Center. Malakat apa? Jadi kita dalam segi ICT ni aku ni belajar jualan networking, rangkaian macam mana nak ulah rangkaian, macam mana banking system, online system, server apa semua tu.
Tapi kita ni nombor satu ni kita modal lah. Jadi kita ni segi modal, kalau kita lihat di Lawyat, Imbi Plaza ataupun PJ ni, tempat-tempat center ICT center ni kebanyakannya orang Cina lah satu. Tapi wayah ni banyak pula orang Pakistan. Orang Pakistan ni juga komputer. Gitu. Tapi kita tapi wayah ni ramai dua yang programmer orang computer science yang depa involved dalam business ICT ni. Jadi depa, tapi nombor satu tu masalah modal lah. Masalah modal. Pasal nak bersaing ni ICT ni lagi hardware tu tinggi lah. Okay. Application tadi apa ni ICT segi bisnes, aku nak cerita satu lagi. Jadi kita ni belajar ni sampai bila macam-macam lah belajar. Sampai satu tahap tu bila bisnes ni IT ni pasal teknologi terlalu laju. Jadi kita ada satu peluang, nak cerita di ada aku melihat iklan tu juru audit koperasi. Diploma profesional juru audit koperasi. Kita share lah segi education. Jadi mikir ICT ni bisnes yang saya ingin ini tolaklah ke mata kerjasama koperasi di Jalan Templer. Situ cadangan tu nak ambil nak jadi juru audit koperasi. Tolaklah belajar. Situ ada dah lawas dah 10 tahun dah jadi lupa. Lebih kurang ada 5 subjek. Iaitu ada audit 1, audit 2, cukai 1, cukai 2 dan juga company law. Company law dan juga di undang-undang koperasi. Ada 5 subjek. 5 subjek ada 5 lecturer. Jadi hendak kongsikan. Kita tentang education. Okay. Boleh tak? Dah buku berapa dah? Boleh. Teruskan. Bab bisnes ni. Jadi situ bab hendak jadi juru audit koperasi ni, aku walaupun kita ada diploma bisnes, degree bisnes, belajar sampai master bisnes. Jadi bila tolak ke MKM tadi, mantap kerjasama tadi, nak masuk juru audit koperasi. Kita ni bolehlah bukannya accounting, bukan orang account background, tapi ada peluang tu lihat ada kursus ni untuk ambil lesen audit ni, masuklah. Nak cerita, ada 5 subjek, ada 5 lecturer, 4 lecturer Melayu, 1 lecturer Cina. Nak cerita, kongsi. Jadi Cina ni, ya adanya, you ini habis ini khusus lah. Diploma profesional pengauditan koperasi. You mau angkat ini lesen audit koperasi saja. Ya, koperasi ada berapa? Koperasi ada 10,000. You tak mau ambil itu lesen audit sendirian berhad. You tak nak ambil itu lesen cukai. You tak nak angkat itu lesen company secretary. Jadi boleh kita ringkas. Jadi cerita di satu bidang itu usaha bisnes. Jadi si lecturer Cina ni, apalah ini kita ini koperasi 10,000, ini sendirian bahat ada 500,000. You mau angkat ni lesen 10,000 kan, mau angkat ni lesen 500,000. Dia aku, kita ni nak jadi company auditor, nak jadi company auditor kena ada degree komputer, degree accounting. Syarat untuk jadi MIA, anda dapat chartered accountant. Dan kongsi satu lagi bidang, teknikal bidang bisnes. Dan jadi auditors, company auditor melalui MIA, Malaysian Institute of Accountants. Jadi si Cina ni tak mau angkat itu lesen cukai, tak mau angkat itu lesen company secretary. Dia kami, kita ni orang sastra, satu orang bisnes, kita bukannya orang accounting ataupun accountant. You tengok itu MIA punya website. MIA punya website
untuk jadi walaupun dalam apa ni untuk jadi accountant ni syaratnya kena ada degree accounting daripada universiti yang diiktiraf. Satu, nombor dua kena ada 3 tahun pengalaman sebagai juraaudit. Barulah boleh menjadi members MIA, Malaysian Institute of Accounting. Kemudian barulah boleh nak mohon lesen untuk jadi juruaudit per tahun ya, lesen untuk juruaudit. Sembilan berhad, untuk sembilan berhad, bukan koperasi. Yang koperasi ni kadang-kadang lah. Jadi Syed Sinan, dia walaupun you punya degree business, you ada degree business, tapi dia kata, you belajar lagi ambil 4 subjek. You belajar, sambung belajar, ambil 4 subjek, you boleh jadi members of MIA, you boleh jadi untuk jadi accountant, boleh jadi untuk jadi juruaudit, juruaudit Sunan Berhad satu. Kemudian you boleh ambil juga, walaupun you punya degree business, you boleh juga ambil ini untuk mohon untuk jadi company secretary. Dia kata 500,000 ni Sunan Berhad, dia kena ada company secretary. Kenapa you tak mohon? Kenapa you tak mohon juga itu lesen cukai? Jadi sebujurnya peluang-peluang tadi, kita orang-orang Melayu ni, walaupun segi tadi ICT, segi bisnes, bujurnya segi auditor pun, bujurnya ada peluang. Jadi aku ni kira kita ni belajar sampai sepanjang hayat lah, sepanjang hayat. Jadi kita ada peluang belajar, kita belajar juga. Itulah. Jadi kita DJ. Okey. Okey, terima kasih. Cukup panjang dan lebar daripada panel kedua kita ni. Tengah harap ni Angah Abdul Aziz Ahmad berkisah pasal bisnes dan juga kepentingan pendidikannya. Alhamdulillah. Bagi mengakhiri, sebelum mengakhiri kita punya live streaming kita ni, ada satu lagi yang perlu diterangkan oleh kedua-dua panel ni. Jadi kita perlukan bubuhan ni, perlukan nasihat. Yang meniring malam ni perlukan nasihat daripada kedua-dua panel. Nasihat agar anak-anak Banjar ni di luar sana ni dengan situasi semasa, mungkin yang panel-panel ni sudah melalui zaman-zaman daripada 70 dah keluar negara kan, yang kami ni yang panel moderator kan kada suah keluar negara lagi belajar ni. Jadi apa nasihat daripada Datuk Seri? Kena teguringan je. Jadi nasihat Datuk Seri kepada penonton kita, terutamanya anak-anak ibu bapa yang meniring, mungkin ibu bapa. Jadi nasihatnya agar macam mana nak membentuk anak-anak ni menjadikan ikon Datuk Seri, jadi ikon kepada anak Banjar ni. Ya, dengan segala hormatnya silakan Datuk Seri. Terima kasih Tuan DJ moderator kita malam ni. Semangat, penuh semangat. Terima kasih juga kepada Angah Aziz. Tertarik dengan perkataan Angah tadi. Nuntut ilmu kada kabal-kabal. Ini satu falsafah juga ni. Nuntut ilmu kada kabal-kabal ni, kalau dalam management punya term, agaknya lebih kurang sama dengan lifelong learning lah kot ni. Betul. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Cuma Angah Aziz ni ada satu perkara yang nak kena tabik lah. Memang kena tabik sungguh. Angah ni masa adalah kalau student-student kita di US, banyakkannya dia memang buat part time. Dan antara kerja part time yang paling yang banyaklah buat kerja delivery. Dulu pun dah ada delivery kat US tahun 90-an. Buat delivery, delivery pakai kereta semua. Student-student semua pakai kereta sana. Honda Accord, hebat. Kerja pump station, gas. Tapi Angah Aziz ni, dia pengalaman dia macam-macam lah kan, part time repair komputer, buat komputer apa semua. Gas station pun biasa. Balik Malaysia dia jadi tauke pump station. Itu yang hebat dia.
Satu maknanya memang hebat lah. Background bisnes, balik Malaysia, pengalaman sana, jadi tauke terus. Owner of the, Shell Caltex ke Shell? Caltex. Caltex Caltex. di Simpang Bagan Datuk. Jadi kulaan kalau pergi Caltex tu support lah kulaan kita. Caltex Bagan Datuk. Okay. Simpang 4. Ya, Caltex Simpang 4. Itu orang Aziz punya tu. Graduan daripada US. 10 tahun di US. Bukannya kaleng-kaleng 10 tahun. Okey, tadi cakap tentang Tibet. Kita ni sebenarnya dah 1 jam 10 minit. Saya tengok dalam perancangan. Teruskan. Okey, patutnya berhenti 10.20. Tapi tak tahulah berapa ramai viewer kita sekarang ni. Banyak ke? Ada dalam 40 tadi. Oh, okey. 40 orang view tadi. 40 Ini pasal pendidikan ni, Aziz sebut pasal Tibet. Saya nak kongsi sikit masa jadi di kementerian dulu. Salah satu agenda kita adalah nak memertabatkan aliran Tibet ni. Sebab itu kerajaan wayah ini dah ada APTA tu. APTA for MBOT, Member Board of Technologies. Board of Technologies of Malaysia Board of Technologies. Jadi masa tu itulah salah satu orang kata kenangan saya jugalah. Saya pernah bentang kepada ahli-ahli yang berhormat di parlimen nak bagi briefing kepada backbenchers apa itu MBOT, falsafah MBOT, apa tujuan dia. Kita ada 2 bidang kalau dari segi engineering ni kan. Satu engineering, satu yang technical ni. Teknologis dipanggil. Teknologi macam Angah sebut tadi, ini kemahiran hidup lah. Kita dulu memang kita fokus kepada engineering. Sebab kita semua nak jadi engineers. Dan engineers ni dari segi silibus disiplin dia menekankan teori. So teori memang matematik, sains, fizik memang kena A lah baru belajar tu senang. Tapi satu aliran baru di banyak negara-negara maju, industri, dia menekankan teknologis. Teknologis ni dia teori kurang tapi dia hands on. Dia praktikal. Dulu kita ada vocational. Tapi vocational dulu tu lain, mungkin tak sama dengan sekarang ni. Tapi dia upgrade lagi vocational tu supaya dia setanding dengan engineers. Sebab itu ditubuhkan Malaysia Board of Technologies, MBOT tu. Tujuan dia nak setarakan teknologi kita dengan engineers. Engineers dia ada Board of Engineers, BM, Board of Engineers Malaysia. Board Engineers of Malaysia. Dan itulah dia punya hasrat kerajaan. Dan sebab itulah ada TVET ni, technical dan vocational, sistem pendidikan yang menekankan pendidikan macam kita ada sekolah politeknik, college community. Dan ini satu aliran yang jangan dipandang ringan lah. Bagi negara-negara yang sedang bergerak ke negara maju, negara industri, teknologis ni penting. Dan kalau kita anak-anak kita pendidikan ada teknologi vocational ni, dengan pengiktirafan MBOT tadi, sijil tadi diiktiraf di luar negara juga. Sebab kita kena ingat pada masa akan datang kita boleh bekerja daripada rumah. Tak semestinya kita kena pergi ke US, Silicon Valley, nak kerja kena pergi ke luar negara, mungkin daripada rumah. Tapi dengan pendidikan teknologis yang kita ada tadi, Tibet, terutama zaman Fourth Industrial Revolution ni, revolusi industri keempat, dan juga IoT ni, Internet of Things. Kemahiran teknikal ni penting, Tibet ni, sebab dia boleh macam Angah Aziz kita lah, walaupun dia kata background dia arts, tapi bila dia bertukar bisnes, ada teknologis, dia dah jadi serba boleh dah. Sebab kadang-kadang saya pun cari bila balik kat Malaysia ni, kat mana kita boleh belajar orang yang dah pencen, kemahiran hidup ni. Penting sebenarnya kemahiran hidup. Kita akan sampai satu masa nanti
sumber manusia akan jadi mahal. Sekarang ni okey lagi kot, kita boleh mampu lagi. Kalau di US umpamanya, semua kena buat sendiri. Dan benda tu akan, saya ingat trend tu sama dekat Malaysia nanti. Kita boleh guna orang, sekarang kita upah buruh masih murah, sebab tu kita boleh upah. Tapi bila mana upah buruh mahal, kita kena buat sendiri. Pada masa itulah kemaran hidup ni, kita kena kuasai. Nak tukar lampu, nak repair kereta, servis kereta. Sekarang ni kita mampu. Tapi bila sampai satu masa, Angah Aziz mungkin boleh confirmkan nanti. Kita boleh upah tapi kosnya tinggi. Dan banyaknya kita kena orang kata berdikari dengan ilmu yang ada. Jadi sekarang ni mudah, macam Angah Aziz bagus dia belajar cara nak soldering iron tu, diode belajar. Tapi sekarang semua pakai Chip. Semua pakai chip. Dan benda dah ready made banyaknya, cuma nak pasang-pasang je. IoT di rumah pun kita boleh pasang sendiri, kan? Jadi itulah yang mungkin nak kongsikan, bahawa tak semestinya kita memberatkan engineering saja. Teknologis, vocational, sebenarnya lebih bermakna ilmu tu ilmu yang boleh digunakan nanti. Dan kalau di Malaysia ni, kalau yang dari segi peluang pekerjaan dalam manufacturing, memang saya ingat TVET tu ada marketable lah orang kata, kan. Boleh hidup. Kalau dia tak bekerja dengan orang pun, dia buat sendiri pun dia boleh hidup. Dan ramai orang-orang kita yang dia belajar jadi mekanik, cuma mungkin daripada vocational, daripada MARA, tapi maknanya untuk survival dia ada pengetahuan tambahan yang berguna untuk survival lah, untuk penerusan hidup. Mungkin itu saja. Okey. Malam ni. Terima kasih Datuk Seri. Itulah nasihatnya kepada anak-anak ibu bapa yang menering malam ni. Mungkin anak-anak ada menering, jadi ibu bapa ni lah. Jadi terima kasih Datuk Seri. Dan yang terakhir dari Angah Aziz, apa nasihat ni pada anak-anak Banjar yang di luar sana ni, apa nasihat daripada Angah Aziz kepada penonton kita malam ni berkaitan dengan itulah kehidupan Angah Aziz, boleh nasihatkan orang Banjar ni, teruskan, dipersilakan. Okay. Abang kita lihat lah macam Bunsiu, Honda. Abang kita lihat Cina-Cina ni. Mereka ni, pemain-pemain ni, mereka ni sekolah kada tinggi. Tapi mereka ni sugih-sugih. Duitnya berjuta-juta toke-toke Cina ni. Jadi amun kita ni Melayu dia nak masuk universiti je, masuk akademik je. Tapi sebujurnya bukan semua orang yang boleh jadi academician belajar sampai peringkat universiti dan sebagainya. Ada orang yang kada amun dia boleh masuk ke bidang kemahiran. Sebujurnya bidang kemahiran ni kan amun dia ada expertise segi welding, foreman dan sebagainya ni. Kemahirannya tadi amun dia orang Cina tadi, foreman Cina ni, dia dengar bunyi kan dia tahu apa rosak kereta tadi. Abang aku dia pasang komputer, dengan bunyi komputer tu dah tahu apa rosak ya. Kayak itulah lebih kurang orang yang pada sama mahir. Jadi yang sebujurnya segi teknikal TVET ni, ramai orang-orang yang berjaya. Bukan sedang akademik saja. Teknikal game banyak. Jadi nak cerita juga kita ni, aku ni macam-macam lah, segi teknikal, segi bisnes, segi yang hajat pada kesampaian ni, sampai weh ni. Hajat yang targetnya nombor satu ni, anda ambil lesen. Ambil lesen audit koperasi, audit sekarang berhad, dah jadi juru audit, dah jadi pelajar cukai, anda ambil lesen income tax, anda ambil lesen company secretary. Jadi sebujurnya peluang-peluang ni amun halam lah, kita banyak kena tahu. Jadi wayah ni anak belajar sepanjang hayat ni, long life learning tadi. Banyak universiti ada, college community ada, yuran yang murah. Jadi situ
Jadi tapi aku ni sampai wahini ni kada segi-segi. Kita kata nak kata kita berjaya geng, belum berjaya. Jadi ada cerita ni, satu ada cerita Cina. Cina ni ngaran Billy Lim. Billy Lim ni dia bercerita ada satu seminar lah masalah mula-mula berniaga ni. Mara, ada kursus Mara, kursus belia, kementerian belia ni. Jadi Cina ni Billy Lim dia ada satu taklimat. Dia cerita, dia mengarang buku Dare to Fail, berani gagal. Billy Lim. Jadi dalam buku tu, dalam ceramahnya antaranya dia bercerita lah. Satu ni, dia a Malay family fortune will last for 1 generation. A Chinese family fortune will last for 3 generations. Jadi antara maksudnya orang Melayu ni, kekayaannya, kebanggaannya, hartanya, ayahnya mencari harta sampai ke anaknya, habis. Kesimpulannya lah. Yang Cina ni daripada atuknya, ayahnya sampai ke cucunya, 3 generasi. Itu secara umum lah. Itu dapat dari Cina tadi. Jadi aku ni bila boleh sini, amun hendak sambat lah. Orang di bagian Datuk ni, orang-orang Banjar di bagian Datuk. Halam tu asalnya sugi-sugi. Ramai yang sugi-sugi. Jadi aku ni peninian tadi. Kuyang tadi. Caranya Datuk Penghulu Laksmana di Saman. Datuk Penghulu Laksmana di Saman ni, macam mana dia dapat gelar Datuk Penghulu Laksmana Sultan Perak tadi. Dia asal daripada Banjar. Dia datang ke Bagan Datuk. Dia buka hutan di Bagan Datuk. Beratus ekar. Anak Haji Saman tadi, ngaran Haji Hashim, dia buka hutan di Lekit, 110 Lekit, Sungai Perak. Dia membuka hutan tu satu batu persegi. Amun kita lihat, amun kita daripada Telintan ke Manjung, Telumut, di sebelah kiri itu di Sekewan, 110 Lekit tu, adanya kilang YTY ke YTL. Di sebelah kanan tu, sebelah kanan tu, Haji Hashim, dia membuka hutan satu batu persegi. Tapi kenapa satu orang ni macam mana ia mencari harta tapi sampai ke anaknya menghabiskan harta, hilang. Jadi banyaklah ceritanya tadi. Jadi cerita tadi, a Malay family fortune will last for 1 generation. A Chinese family fortune will last for 3 generation. Jadi kenapa jadi situ? Jadi aku ni kenapa aku boleh ke begitu tu? Orang yang apa ni balik overseas sampai kita ada datuk kita ni. Datuk kita lah. Datuk bagi datuk ni. Datuk MP bagi datuk. Nampak tak aku? Nak nyambat kat siapa orang je. Dia je apa? Datuk MP. Datuk sambat dah. Dia kita balik overseas, kita berniaga macam overseas. Kita balik Amerika, kita berniaga macam Amerika. Jangan berniaga macam kampung. Kita berniaga macam kampung. Jadi kita ada modal, kita makan ada daripada rumah. Jadi macam kita ni anak jadi sugih, anak berjaya, adalah mudah. Jadi sampailah, itulah kita ni belajar sampailah kita dalam berniaga again. Banyak halangan-halangan. Jadi adakah sebab-sebab tadi? Jadi nak cerita tadi yang nak kaitkan. Aku ni sampai ini belum hujung-hujung berjaya. Jadi nak tempat who's 100 ni, aku belum kategori gitu lagi. Kita masih lagi long life learning. belajar. Jadi masih dalam perjalanan tu. Jadi cuma kita ni jadi anak kaitkan dia macam mana tadi ya, ayahnya cari harta. Ayahnya di atas grafnya. Anaknya di bawah grafnya. Cucunya grafnya di atas. Cicitnya grafnya di bawah. Ya ayah cari harta, si anak habis harta, si cucu naik projek, si cicitnya di bawah. Jadi kesimpulannya kena penutupnya. Jadi kami itu 11 orang anak, 2 tolak ke England sampai master, seorang tolak Amerika. Ketiga-tiga ni, seorang bekas suah jadi ADO, Majlis Bendahara Taiping, seorang lagi sekolah Malay College Sekolah Bangsa, kemudian masuk USM, gawi LPN hantar ke tolak ke England juga. Yang abang nombor 2 tadi tolak ke England, Majlis Bendahara
yang abang tangahan tadi, LPN antar Kuala England, Kuala Master juga. Ya, aku ni yang average ni adalah peluang keluar ke US. Tapi ketiga-tiganya adalah jadi orang yang hebat, adalah jadi orang yang koprat, adalah jadi mungkin kesimpulannya graf kami itu di bawah. Wallahu a'lam, kita bujur kata bujur itu kita tahu. Terima kasih. Masih lagi berusaha. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih. Terima kasih Ang Aziz. Panel jemputan kita malam ni sebenarnya hebat Ang Aziz ni. Saja ya Banjar kata lah kerana dah berkahadap. Jadi terima kasih bagi kedua-dua panel yang menonton malam ni. Terima kasih live streaming kita di Radio Keluan FM. Yang kada sawatan nering secara live boleh nering rakamannya. Terima kasih juga kulaan-kulaan yang mengomen malam ni. Terima kasih yang menonton setia daripada pagi tadi dah Pusaruan ni di grup merata grup dah Pusaruan. DJ. Ya. Sumat. Tadi tak nampak yang komen dalam skrin ni. Sekarang ni dah nampak rupanya banyak komen-komen. Ya, banyak. Dia mungkin nak just orang kata apa nak tengok sepintas lalu sikit yang mana yang boleh kita ni kan. Very quick je peninian. Kerana jalan ni Pura berganak di jangka Pahang. Okey, ni orang Siti Fatimah, Cik Iyah, Azli, Ismail Monsil, Selamat Tepe Herod. Ini orang Kurau. Zainal Abidin Sulaiman, Ismail Mail, Manampak. Idin Sugih. Okey, dah jawab tadi. Cik Iyah, Haji Dawud, Salam Seberataan, Abdul Ghani, Sulaiman Imbaran, okey, Idin Sugih, Masa, okey, Azli Kamil, Wijoy King, banyak ni lah. Memang banyak komen tu. Asal Parit Tengah, Perak, Sekolah Agama, okey. Ibn Aman, Assalamualaikum. Wuhan Panjang. Irizlan Rahul, okey. Ramai ni. Hasanuddin, Ibn Aman. Ada satu tadi baca pasal drone tadi. Datuk Seri antara drone di Bandang. Drone Intoh Banar ni. Bujur Datuk ya, Bandang Gin karena pakai drone ni je. Memang dah ada kan di Kedah. Dah. Di Sungai Mane, di Kerian dah. Di Selangor semua banyak perhumaan pakai drone dah ni. Bukan satu benda yang baru lah kan. Bukan. Benda baru tapi dah semua dah pakai dah. Maknanya akan datang ni dia akan jadi orang kata kebiasaan. Macam komputer bahari lah kan. Ya, bujur. Jadi kebiasaan lah teknologi tu. Motong. Okey. Last few words ni DJ, saya nak minta ampun maaf kalau ada salah silap di sepanjang perkongsian tadi terlanjur kata semua minta ampun dan maaf dengan akhiri dengan pantun pantun. Okey. Hampalam bawah talam. Sekian. Wah, DJ kena ingkat menjawab pantun Datuk tu. Tak apalah, nanti mungkin ada penonton yang boleh menjawab pantun tu. Ang Aziz ada pantun ke? Ada setting lagi pantun. Ada setting lagi. Okey. Pucuk hobi diulah gangan. Hendak makan awal pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabarataan. Mudahan wakas hingkat jumpa lagi. InsyaAllah. Ang Aziz ada pantun ke? Sastra tadi? Okey. Jadi Datuk Seri Doktor kita ni anaknya ada arwah Umar ni. Arwah Umar ni selalu berpasan berpada. Jadinya handap galah hingkat dihubung. Handap pikiran. Jadi jadinya kita pendeknya pikiran tu tak boleh jadi kita maksudnya kita tu kita naklah berfikir sebelum membuat satu-satu keputusan. Jadi menangai dia tadi dah galah tu dia mulangai kita mau tadi sampai tu kita paksalah disambungkan jalan. Dapatlah mengait buah tadi dia tadi contoh. Okey. Kita hanya banyak-banyak cerita peribadi ni. Jadi aku minta maaf. Jadi amun ada cerita dia orang ni macam-macam cerita personal dia. Tapi itulah
kita hendak berkongsi, bukan senang nak sini senang gitu. Melalui sampai kita ni sampai turun naik sampai terduduk. Jadi akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Okey, terima kasih kedua-dua panel. Undangan Datuk Seri Dr. Muhammad Azhar Yahya, ada mantan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ni mantan Mestek. Wayah ni dah tukar ngaran pulang. Panel kedua kita, jemputan undangan kita ni Angah Abdul Aziz Ahmad, yang Naib Yang Dipertua Pertubuhan Baja Malaysia, usahawan stesen minyak Caltex Simpang 4. Bagi yang menonton, terima kasih juga. Aku ucapkan, aku moderator DJ Utuh Licak, mengucapkan terima kasih ribuan ampun juga kepada penonton kita. Sekiranya ada tertinggal mesej ataupun komen yang kada terbaca, yang baik daripada Allah Ta'ala, kekurangan daripada aku sendiri DJ, dan terima kasih ucapkan sekali lagi Datuk Seri. Sekiranya ada kena ada tajuk lain, boleh kot di saruan ni lagi jadi panel ni Datuk Seri. Singkatlah. Oh, kena ada sponsor. InsyaAllah kena bercari sponsor. Dari itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain tajuk insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.